Hai, so kita sambung lagi iaitu subtopik baru, kitar batu. Okey, kita dah pernah dengar kitar oksigen, kitar nitrogen, kitar karbon, kitar air. Okey, so dah 4 kitaran yang kita dah dengar. Sekarang ni kitaran yang baru iaitu kitar batu. And ada orang tanya mungkin, boleh ke batu ni berkitar? Batu kan pepejal, boleh ke dia pepejal tu turun bawah, lepas tu naik atas balik? Jawapan dia, boleh. Okey, so ini mewujudkan satu kitaran. Sebelum tu saya nak sentuh apa itu kitar batu. Kitar batu ni adalah perubahan 3 batuan yang kita dah belajar dalam 9.1. Okey, 3 batuan tu igneous, sedimen dengan metamorfik. So macam mana daripada igneous boleh jadi sedimen, daripada sedimen boleh jadi metamorfik, daripada igneous terus jadi metamorfik, dari metamorfik ni datang balik jadi igneous. So dia bertukar-tukar. Okey, so ini kita panggil sebagai kitar batu. Dalam kitar batu, kita ada 3 proses yang terlibat. Okey, so saya zoomkan kat sini lah. Okey, so 3 proses yang terlibat. Okey, proses yang pertama adalah penyejuk bekuan magma. Okey, penyejuk bekuan magma ni, magma dekat kawasan sini. Kawasan sini di dalam mantel kita. Okey, kawasan yang sangat panas dan juga sangat likat. Dia adalah batuan yang berapi dan batu yang cair. Macam mana tu batu yang cair? So sangat likat So magma ni dia boleh beku dalam kerak. Maksudnya dalam kerak bumi kan ada magma dalam mantel ni kan. So magma ni dia boleh beku walaupun tidak tersentuh dengan kita punya udara. Okey, tapi prosesnya sangat slow. Okey, ini kita panggil sebagai proses sejuk beku magma dalam kerak. Okey, prosesnya boleh jadi, maka daripada magma ni dia akan jadi batuan igneous. So warna hijau cair ni adalah batuan igneous. Okey, dari magma kalau dia sejuk dia akan jadi batu yang keras sebab magma ni dia cair tau. So dia akan jadi batu yang keras dan nama batu tu kita panggil batuan igneous. Okey, namun begitu proses ni adalah sangat lambat kerana tidak terdedah dengan udara sebab kawasan sini masih panas Okey, tengok balik kat sini. Itu yang pertama, penyejuk bekuan magma. Yang kedua, magma lagi sekali membeku di luar kerak. Maksudnya magma ni tadi dia naik kat gunung berapi, meletus. Okey, dan dia keluar. Bila dia keluar dekat gunung sini, maksudnya dia terdedah dengan udara kita. Okey, di mana kawasan udara kita ni lebih sejuk. Bila kawasan sini lebih sejuk, jadi dia punya lava ni akan cepat sejuk dan cepat beku. Bila dia beku, dia akan menghasilkan batuan igneous. Kawasan atas ni gunung ni, semua ni adalah batuan-batuan igneous. That's why saya pernah beritahu dari mantel, apakah proses yang ada dekat mantel ni. Mantel ni boleh menghasilkan kerak bumi. Dengan cara magma ni bila dia meletus naik ke atas, dia akan jadi batuan yang baru. This batuan igneous, batuan yang baru ni kita panggilkan sebagai tanah barulah. Okay, right. So penyejuk bekuan magma ni dah settle. Okay, proses yang kedua ialah proses pemendapan. Okay, di mana batu-batu yang kita dah belajar tadi, saya tak sini batu-batu di kerak bumi. Sebab apa saya tak letak batuan igneous? Sebab dekat kerak bumi ni, yes, betul, majority batu dekat kerak bumi adalah batuan igneous. Tapi dekat sini ada lebih 10% lagi bukan batuan igneous. That's why I letak sini batu-batu. So batu-batu dekat kerak bumi ni terhakis ataupun di bawah angin ataupun di bawah sungai. Okay, lalu terkumpul di satu tempat. Tengok kat sini. So batu-batuan kat sini, okay, bila ada angin, okay, ataupun bila gunung ni terhakis, okay, batuan terhakis, angin meniup batuan. So batuan-batuan ni, okay, dia akan terkumpul di satu tempat. Tempatnya adalah laut kita. Okey, dari sungai itu kan mengalir. Bila sungai tu mengalir, dia akan bawa batu-batu sikit-sikit tau dari sungai tu. And daripada sungai ni dia akan terus pergi ke satu tempat di mana laut kita. Sampai dekat laut, dekat sini akan berlakunya proses pemendapan daripada batu-batuan yang terhakis tadi. Majoritinya adalah igneous lah. Okey, so bila dia terenap dekat sini, okey, mendapan dekat sini, okay, tengok balik dekat sini, batu-batu mendap dan termampat berlapis-lapis sepanjang waktu. Maksudnya dekat sini, batuan tu dia mendap and then mampat. Mampat tu maksudnya, you bayangkan, daripada batuan yang pertama, maksudnya contohlah kata 10 tahun yang lepas, ada batuan dah duduk kat sini.
Okey, 5 tahun lepas batuan turun lagi. So benda tu sentiasa berlaku So maksudnya yang kat sini pemendapan ni bertahun-tahun punya pemendapan. That's why dia berlapis-lapis. I tulis kat sini berlapis-lapis sepanjang waktu. Dan sepanjang waktu makin banyak mendapan dekat sini, maksudnya dia makin kuatlah pressure dia kan. So kat sini makin banyak and makin kita panggil makin tebal. Okey. So bila tebal ni dekat sini berlakunya pemendapan, maka terhasillah batuan sedimen. Iaitu batuan yang kedua kita dah belajar dalam 3 jenis batuan yang berada dekat bumi kita Okey, batuan sedimen ni okey, dia boleh juga masuk, bukan kata masuk, maksudnya sebagai kategori dalam ataupun di bawah batuan igneous. Okey, bawah igneous ni semua ni sedimen. Alright, berlakunya proses pemendapan. Okey, ini mendapkan yang ini mendapkan ini, macam tu tau. So ini masih batuan sedimen. Okey, sedimen Okey, dan yang ketiga adalah proses terlibat ialah proses metamorfisme. Okey, apa itu proses metamorfisme? Datang daripada perkataan metamorfik juga. Macam mana nak jadi batuan metamorfik dengan proses metamorfisme. Tapi proses metamorfisme tidak sama dengan proses pemendapan. Sebab pemendapan ni dia tidak melibatkan suhu. Okey? Dia mendap je. Dia layer by layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Lepas tu dia termendap je lah. Jadilah satu batuan. Okey? Tapi kalau proses metamorfisme ni, okey, so batuan sedimen ataupun batuan apa nama dia, igneous. Kenapa batuan igneous? Mana ada batuan igneous kat sini? Ada dekat atas. Ingat lagi tak kat sini yang saya terangkan? Magma boleh jadi batu igneous, okey, di dalam kerak bumi, tapi prosesnya sangat slow. Batu igneous ni boleh kita katakan terdedah kepada haba yang ekstrim, because makin ke bawah makin panas, menghampiri mantel makin panas. Okey, dan tekanan yang tinggi. Both batuan igneous yang berada dekat dalam kerak bumi dan juga batuan sedimen yang berada dekat sini, okey, bila dia terdedah kepada haba yang ekstrim dan tekanan yang tinggi, dia akan bertukar menjadi batuan metamorfik. Asalkan masa ni belum cair lagi. Alright, batuan metamorfik ni adalah batu yang terhasil daripada batuan igneous dan juga batuan sedimen yang terdedah kepada haba dan juga tekanan yang tinggi, namun belum cair, belum mencair. Bila dia dah start cair, maksudnya dah terlampau banyak tekanan dan terlampau tinggi suhu, bila dia dah start mencair, dia akan jadi magma balik. Dan magma ni akan sentiasa naik ke atas bila dia react dengan apa kita panggil udara, so dia akan meletus naik atas balik. Meletus naik atas, jadi batu baru diambil angin, lepas tu terhakis, lalu turun bawah, terenap beberapa ribu tahun, macam itulah. Okey, jadinya batuan sedimen ni terdedah kepada apa tadi? Terdedah kepada yang ni, haba ekstrim dan juga tekanan yang tinggi. Terdedah kepada haba ekstrim, tekanan yang tinggi, jadi batuan metamorfik. Okay, selagi dia tak selagi dia tak cair, dia adalah batuan metamorfik. Bila dia dah cair, dia tak jadi batuan metamorfik, dia jadi magma. Jadi magma naik atas balik benda ni berpusing-pusing mewujudkan satu kitaran. Magma naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Okey. Kalau tak naik atas pun dekat sini pun dah berjadi dah. Pusing kat bawah ni, pusing naik atas sini. Sebab tu kita panggil dia sebagai kitar batu, wujudkan satu kitaran. Okey.